Alright, okay. Untuk hari ini, okay, kita akan sambung subtopik 3.3. Okay, 3.3. Oh, silap. Okay, subtopik 3.3. Okay, semua boleh buka textbook page 67. Okay. Alright. Okay. Last week kita learn about chemical formula, calculating the empirical formula, calculating the apa lagi molecular formula, okay, apa the differences, okay. Untuk hari ini kita akan learn about naming the chemical, okay. How do we name that chemical? Okay. For the first thing kita akan belajar tentang sekejap mana pen. Kita akan belajar tentang untuk ionic compound. Okay, untuk ionic compound. Mak color tak keluar. Okay, untuk ionic compound dulu. Okay, so untuk ionic, okay, remember ionic is bukan sharing of electron, instead of this transfer of electron. Ada yang akan donate electron, ada yang akan receive electron. So in this table, okay, mana satu yang donate electron, mana satu yang receive electron? Okay, anyone can tell me. Mana satu yang donates electron, mana satu yang receive electron? Pink donate, blue receive. So, why? For pink will be donate and blue will be received. Why? Because pink have more electrons and blue have less electrons. Why? Yeah, I just said. Okay, the other why? Why pink have extra electron and blue has less electron? Because there's a plus and minus there. Okay, plus and minus. Alright. Okay, that's the answer yang cikgu nak dengar. Tapi apa yang Isha cakap lah semua tu, and then apa yang semua dah tulis dekat chat tu, betul lah. Okay, because of the sign kalau kita tengok dekat sini. So, untuk positif, okay, kalau kita tengok semua yang ada positif ni, okay, it means dia ada extra electron. Okay, so it can donate electron. Maksudnya positif dia donate lah. Okay, ingat menderma tu perbuatan yang mulia, so dia akan dapat positif. Okay, and then negatif ni bukan bermaksud dia tak mulia lah. Okay, means dia receive extra electron. So, how do we know cation to positif, cation to positif ataupun anion to negatif? Okay, remember. Okay, dengar ni cikgu cakap sekali. Cation. Dalam cation ni ada perkataan T. Okay, kita ada perkataan T. Sekejap cikgu tukar warna biru. Kita ada huruf T in cation. Okay, T ni lebih kurang bentuk macam positif. So, kita remember cation adalah positif. So, cat. Okay, remember cat pun positif. Semua orang senyum tengok cat. So, dia adalah positif. So, cat sentiasa positif. Means untuk ni lah. Okay, nanti akan belajar benda lain pula. Cathode dia akan negatif pula. But for this, remember. Cation adalah positive ion. Positive ion. Because dia ada T yang macam naik positif, and then dia ada perkataan cat. Okay, perkataan cat. Okay, untuk anion pula, okay, ni kita tak tahu lah. Kita dah tahu cat tu positif, anion tu akan jadi opposite lah. Okay, negatif. So, untuk ion ni, okay, semua tahu. Okay, magnet, positif dan negatif. Apa-apa yang positif dan negatif akan attracted. Apa yang positif, yang sama charge, okay, will be repel, menolak. Okay, positif akan menolak, negatif akan menolak, but positive and negative, because they are different charge, they will attracted. Okay, so untuk ionic compound, sebab tu kalau kita tengok cation ni adalah positif dan anion adalah negatif. So they will attracted. Okay, kena hafal ke semua ni? Do you think kena hafal ke semua ni? Really? Tak perlu hafal? Okay, kita akan tengok apa yang perlu hafal. Okay, belah kiri ni adalah the name, nama dia, nama. And then belah kanan ni adalah dia punya formula.
Okay, same juga macam anion and formula. Okay, let's go kita pergi ke periodic table. Alright, kita pergi ke periodic table. So, cation selalunya non-metal ke ataupun metal? Cation. Siapa ingat? Cation non-metal ke ataupun metal selalunya? Yang positif lah. Okay, yang mendermakan elektron. Okay, yang mendermakan elektron selalunya adalah positif. Positif. Memanglah positif. Yang mendermakan elektron selalunya adalah metal. So dekat sini kalau kita tengok mana pen cikgu? Color apa lah? Dia nampak. Sekejap. Alright, okay. Selalunya dekat sini. Okay, group ni. Okay, dia adalah metal. Okay, group ni pun adalah metal. Dan tengah-tengah ni pun adalah metal. Okay. So, yang ni akan sentiasa positif. Okay, kalau dia beri periodic table, kita boleh tahu. Okay, and then belah kanan ni, okay, yang hijau ni adalah anion selalunya sebab dia adalah non-metal. So, macam mana kita nak tahu berapakah dia punya charge dia? Okay. Kita boleh tahu untuk group 1, group 2, group 13, group 15, 16 and 17 sahaja. Yang ni kita boleh dapat tahulah, okay, from predictable. Yang lain ni kita kena hafal, because kenapa kena hafal cikgu akan tunjuk nanti. Okay, untuk group 1, okay, we know group 1 they have one valence electron. Dia ada extra one valence electron. So dia akan donate lah. So apa charge untuk group 1? Apa charge untuk group 1? +1. +1. See, so everything in group 1 will be +1. H plus. Kita tak payahlah tulis H +1. Okay. Plus tu means +1 already. H plus, Li plus, sampailah francium. Okay. Franklin plus. Ke Fr plus. Alright. How about group 2? What about the charge for group 2? +2. Okay, do we write +2 or we write 2 plus? 2 plus. Okay, we write as 2 plus. Okay, 2 plus dekat sini. Okay, dia punya charge ada 2 plus. Okay, +2 it means dia punya oxidation number pula. Okay, ni akan jadi confused but just the charge dulu. Means dia ada 2. Okay, kita bukan tulis +2. Okay, why 2 plus means it donates 2 electron dekat sini. 2 plus, yes. Plus tu, it means it donates 2 electron lah. So 2 plus. Kalau plus ni, kalau 3 plus, it donate 3 electron. Bukan plus 3. Plus 3 maksud ditambah. Okay, this is 3 plus. 3 electron yang dia donate. Okay. Alright, mana dia jap. Okay, same juga dengan group 13 ni. Okay, group 13 adalah have 3 valence electron. So, dia boleh donate berapa? 3 electrons lah. Okay, so the charge will be +3. Bukan +3, 3 plus. Okay, 3 plus. Teacher. Yes? This actually all for ion only. Yes, for ion only. Okay, for non-ion dia lain lah. Okay, non-ion because they will share electron. Okay, untuk ionic compound dia kena ada metal and non-metal. Basically the transfer of electron lah. Satu akan donate, satu akan receive. Okay, but for non-ionic compound they will share. Okay, they will share. Nanti kita akan masuk dalam chapter 4 macam mana they share electron. Yang ni transfer je. Macam you give your brother RM1, okay, you have extra RM1, okay, and then you give and then your brother tak cukup RM1, okay, nak beli coklat, okay, and then you become plus but you give RM1, and then your brother become negative because receive RM1. So you will get the chocolate lah, okay. Tu macam lebih kurang macam mana.
Okay, and then, okay, plus 3. Sorry, 3 plus. Okay, untuk group 13, 3 plus. Okay, how about untuk anion? Okay, anion dekat sini semua adalah negatif. Okay, it means dia punya, it receive electron. So, macam mana kita nak determine from periodic table? Okay, this is region yang selalunya adalah anion. Bukan selalu, memang. 17, 16 and 15. Okay, so apa yang kita boleh deduce from this? Group 17 means they have 7 electron. Sorry, bukan 7 electron, 7 valence electron. Okay, kat outermost shell tu. Group 16, 6. Okay, 6 valence electron. And group 15, 5 valence electron. So, the magic number untuk electron ni kena ada adalah 8 ataupun 2. 2 ataupun 8. 2 ni selalu untuk hydrogen, helium, and then the first ni lah, lithium ke, okay, yang first row ni. First 2 row ni selalunya ni lah. Tapi yang untuk boron, yes, untuk boron must be 2, but nanti nitrogen and fluorine ni semua kena ada 8. Okay, the magic number adalah 8. So, how about halogens tu? Okay, untuk group 17, example, fluorine. Okay, what about, how about the charge of fluorine? Siapa boleh beritahu? Okay, kita tak payah pergi dulu, macam tu kita pergi dulu. Berapa elektron yang fluorine ada? Valence electron for fluorine. 7. Okay, so how many electrons that fluorine needs more to become stable? 1. So, apa akan jadi dekat fluorine punya charge? Negatif. Okay, so dia akan yang negatif lah. Means extra electron, tak perlu tu yang negative 1. Okay, how about sulfur? Okay, valence electron for sulfur berapa? 6, okay. And then, how many extra electrons that sulfur needs to become stable? 2, okay. And then, what happened to the charge? -2. Not -2, 2 minus. 2 minus. Okay. Become 2 minus. Okay, 2 negatif ataupun 2 minus. Okay, kita pergi ke antimony. Okay, antimony, SB ni. Okay, SB ni, antimony. Okay, so, how many valence electron yang antimony ni ada? 5. Okay, so, how many extra electrons that antimony needs? 3. Okay, so the charge will become 3 minus. Okay, 3 minus. That's kalau kita that's how we use periodic table to find the charge for ions. Okay. Ni untuk yang simple saja based on apa yang kita boleh cari in periodic table. Okay, but for group tengah ni, transition metal ni, kita akan ada different sikit. Kita akan tengok macam mana. Yang dia ada ni, the main group ni kita boleh tahu dia punya charge based on group. Tapi group 14 ni kita tak kita biarkan because group 14 ni can share dan they probably ada juga yang boleh transfer elektron lah. Okay, so group 14 ni different sikit. So kita akan tahu group 1, group 2, group 13 semua akan donates electron. Dia akan jadi plus 1. Okay, so yes, 1 dia akan jadi plus, 2 plus, 3 plus. Okay, and then for group 15 sampai 17, okay, it will become 3 minus, 2 minus, okay, and then minus lah. Okay, untuk group 18 tak adalah. Group 18 is because they are already stable. Okay, so dekat mana yang perlu hafal, yang perlu tahu? Okay, kalau kita tengok dekat sini, kalau sodium ion ni kita tahu they are in group 1, okay, mostly. So, yang ada plus 3 ni, 3 plus tak perlu hafal lah. But yang akan different sikit adalah yang for example yang ni. Okay, ion 2 ni. Okay, ni senang je. Okay, kita tahu dia iron 2 dalam kurungan dah tulis 2.
Okay. So dia punya number akan menjadi 2 plus. Okay. Iron 3 akan jadi 3 plus. Okay, dia dah bagi tahu siap-siap dah. Because iron ni is transition metal, so they have variable transition state. Okay, variable oxidation number. So dalam ni adalah no Roman numeral. Okay, nombor Roman. So kita tahu 2 ni bermaksud 2 plus. Okay. How about copper ni? Copper 2 plus lah because dia dah bagi 2 ni. Okay, 2. Dekat sini. Okay, and then calcium kita tengok di group berapa. Silver, okay, silver group apa? Silver, okay, silver ni a bit different lah. Okay, silver ni bukan dalam, silver ni is in transition metal. So you need to, yang ni kena hafal, silver ni. Okay, silver jap cerita apa lagi yang perlu hafal. Jap. B, where is it? Sabar jap. Yes. For noble gas, I remember one of it is Yes, one of it can react with another compound. Okay, but dia bukan transfer of electron, sharing electron. Okay. Okay, so become covalent compound. So bukan ionic. Okay. Untuk ni that you need to hafal ialah apa? Zinc ni lah, zinc. Okay, zinc ni bukan dalam group main group. Okay, zinc and then yang bawah ni. Okay, 3 bawah ni. So you need to hafal 1, 2, 3, 4 je. Okay. For this type lah. Tapi remember untuk iron ni kalau ditulis 2 means plus 2. Apa-apa yang ada Roman numerals ni means dia dah bagi tahu siap-siap lah how many electrons that. But kita kena tahu whether it's donates ataupun transfer. Tu kena tahulah dia punya tu metal ataupun non-metal. Okay. Alright, and then bawah ni ammonium ni different sikit. Okay, ammonium ni it combines nitrogen dengan hydrogen. Okay, dia ammonia. Ammonia NH3 and then it get extra hydrogen. So that's why dia jadi plus ni. Kalau tak ammonia biasa adalah NH3. Okay, and then it get one extra hydrogen, it become plus. But hydrogen tu plus. Okay, hydrogen tu plus 1 charge dia. Okay, kita pergi ke anion pula. So yang mana kita perlu yang unit tu hafal. Okay. Yang ni tak perlu hafal. Okay. Oxide ni sampai iodide ni. Okay. Because semua dah ada in predictable. Alright. Okay. Yang bawah-bawah ni sikit probably kena hafal lah. Yang warna hijau ni. Okay. Ni kena hafal banyak ni. You need to know lah. Tak payah hafal pun exactly. Kalau hari-hari baca you nampak benda tu you already know lah. Okay, dia punya charge tu. For example, hydroxide ni OH minus. Okay. Carbonate ion CO3 2 minus. Okay, nitrate, sulfate, phosphate. Okay, tapi ni kena tahulah. Okay, macam manganate 7 ni. Walaupun dia tulis 7, tapi the charge is not 7. Minus. Manganate dekat dalam ni yang 7. Okay, manganate dekat dalam ni. Yang ni akan jadi minus lah. Bukan actually. Sorry. Ni ada 3. Okay. And then 4 minus. And then minus 3. So dia akan jadi 7 lah. So total ni adalah minus 1. Tapi total charge oxidation states ni adalah 7. Okay. Thiosulfate ni. Dichromate 6. Okay. This is 6. Tapi dalam ni adalah tulis 2. Tapi total dia adalah 6 lah. So tak apa. Tapi unit tu ini kita akan masuk dalam chapter electrochemistry. How do you get this number semua benda ni, 2 minus ni, how do you get? And tu kita akan masuk dalam electrochemistry. But for this part dulu, you need to sama ada hafal ataupun you know dah dia punya nombor ni. Okay. Nanti kita akan learn later probably in asas 2 how they get this number actually. 2 minus ni. Okay. Because this is a complex ions. Maksudnya ions yang bergabung. Okay. Dia bukan single ion. Okay, next. How do we write the chemical formula of ionic compounds? Okay, for example, katalah kalau the soalan bagi
name zinc chloride. Okay, zinc chloride. So the first thing adalah you write dia punya apa formula ni. Okay, for example kita pergi dekat zinc. Mana zinc? Zinc adalah Zn2+. Zn2+. So kita write Zn2+ untuk cation dulu. Okay, after that kita cari untuk chloride, anion dia chloride adalah Cl-. Okay, Cl-. And then you get Cl- lah. Okay, from this apa yang kita boleh nampak adalah apa? Dalam apa-apa pun in ionic compounds, okay, the first name ni akan jadi sentiasa cation. Okay, cation. Nama cation ni tidak akan berubah, nama penuh dia. Okay, kita tak payah tambah apa-apa. Kalau zinc, zinc. Kalau sodium, sodium. Kalau iron tu, tulis iron tu. Kita tulis Fe, iron. Okay, kita tulis iron, I-R-O-N. Okay, and then kurungan 2 yang Roman numerals tu. Okay, but for the second part yang anion ni, okay, dia nama ion, nama dia chlorine kan, chlorine, but digantikan last kali tambah dengan IDE, ide ni, I. Okay, dalam masa dia jadi chlorida lah, okay, tapi dalam masa ini jadi ide ataupun I. So, nama dia adalah zinc chloride. Okay, kita pergi macam mana kita nak write the formula of ion ni. Okay, kita dapat zinc chloride. Okay, zinc chloride. Okay, so kita nak tulis macam mana? Okay, ni Zn, the charge dia adalah 2+. While untuk Cl ni adalah minus. So, adakah dia dah balance? Adakah dia dah balance? Balance ke 2+ dengan minus? Hello semua, ada tak? Okay, satu ni dah jadi. Sini 2+, while sini adalah minus. Okay, bayangkan. Okay, okay. Tadi kan bagi Kak Adik RM1. Bayangkan sekarang, okay, you have extra RM2. Okay, and then okay, katalah, okay, you have extra RM2 and then your brother, adik yang satu ni, okay, adik yang satu ni tak cukup RM1. Okay, adakah you give him RM2 tu terus? Semua dekat dia. Cuma sebab tapi dia tak cukup RM1 saja. Okay. So, apa yang boleh buat? Adakah kita bagi RM1 sahaja dekat adik tersebut? Bolehkah kita bagi RM1? Sebab kita ada extra RM2. Okay, apa yang kita boleh buat adalah probably you have another brother yang tak cukup RM1. Okay, so bagi secara rata. Okay, seorang RM1, seorang RM1. Okay, so you divide your RM2 tu secara sama rata kepada seorang tu. So it means 2 people receive your money lah. Okay, dapat extra tu. 2 adik-adik dapat yang sama. Same juga macam chlorine, this ionic ni. Kalau kita tengok Zn2+ ni dia ada extra 2 electron. While Cl ni only needs 1 electron saja. So apa yang perlu dibuat, kita boleh buat adalah kita tambahkan 2 Cl ni. So kita ada 2 Cl. So macam mana cara paling senang? Kita buat darab silang. Okay, macam mana darab silang tu? Okay, ni bukan darab macam maths. Okay, ni kita just pergikan dia punya charge saja. Okay, cikgu tulis dekat tepi ni. Okay, kita ada Zn. Okay, Zn2+. Okay, and then kita ada Cl-. So, macam mana kita nak write dia punya formula tersebut? Okay, so yang ni 2+ ni kita bawa ke bawah belah Cl. Okay, and then yang minus ni kita bawa ke bawah sebelah zinc. So, zinc ni akan jadi zinc 1 lah. Jangan bawa minus ni, bawa nombor saja. Okay, nombor saja. Bawakan nombor saja. Plus tu tak perlu. So, zinc ni akan jadi 1
Cari satu lah. And then Cl ni akan dapat 2. So kita akan dapatlah zinc Cl2. Okay. Macam mana NaCl? NaCl lah. Cikgu dah bagilah jawapan dia pula. Okay lah. Macam mana magnesium chloride? Okay, cikgu nak semua buat magnesium chloride. Macam mana? Okay, tengok magnesium. Macam mana? MgCl2 sama juga macam zinc. Okay, cikgu bagi yang lain lah. MgCl senang. Aluminium chloride. Aluminium chloride. So kita ada Al and then Cl. So apakah charge Al tu? Aluminium. Okay. Aluminium charge dia adalah 3 plus and then Cl adalah minus. So kita bawa ke bawah ni and then sini ke bawah ni. So you will get Al Cl3. So ni baru yang senang. How about yang kita ambil yang susah-susah sikit? Okay, apa yang susah? Okay, how about sodium? Okay, sodium. Kita nak sodium dengan sodium nitrate. Okay, sodium nitrate. Siapa boleh buat sodium nitrate? Nitrate. Teacher, is that sodium nitrate? Do we need to count in the ion? No. Just use the symbol dia dulu. NaNO3. Okay? Okay, so Dia senang je. Why? Why NaNO3? Because sini tadi ni cikgu dah terbawah ni tak nampak. Tak boleh padam pula. Okay. teacher, is it Tengok NO ni adalah minus. Yes, apa dia Syah? is it Na3NO3? No. NaNO3. Why? Kenapa why? Because kita tengok dekat sini. Okay. NO ni, NO3 nitrate ni as a whole adalah NO minus. Dia punya 3 ni kat bawah dia maksudnya 3 oksigen lah. Dia actually to write secara betul dia adalah macam ni. Dia ada kurungan. Macam tu. So all of this adalah minus 1. So kita akan dapat Na plus. Okay, and then kita akan ada NO3 minus. So plus dengan minus ni kita bawa plus ke kanan, minus ke kiri ni. Bawa satu ke kanan, satu ke kiri, so dia akan balance lah. So Na, NO3. Okay, apa buat kalau yang mana pula kalau yang susah? How about ni? How about potassium? Okay, potassium. Potassium manganate. Okay, potassium ada tak dalam ni? Potassium manganate. Okay, apakah potassium manganate? Okay, 3 tu no need to change. Okay, KMNO4, correct. KMNO4. How about sekejap, cikgu fikir. Potassium thiosulfate. Potassium ni and then thiosulfate pula. Potassium thiosulfate. teacher, is it K2S2O3? Yes, K2S2O3. Okay, K2S2O3. Potassium dichromate. No, it's not confusing. Senang je. Okay, kalau kita tengok charge ni, jangan tengok nombor yang dalam ni. Okay, tak perlu tengok nombor yang dekat dalam-dalam ni, tak perlu. Tak perlu. You need to know, tahu nombor dekat atas ni saja. Ni je yang perlu. Okay, nombor atas ni. Okay, how about potassium dichromate 7? Dichromate 6. Okay, potassium dichromate 6. K2, CR2 lagi O7. Okay, K2. Remember kenapa K2? Sebab apa K2? Okay, untuk siapa yang confused lagi why K2, cikgu cakap cikgu nak potassium dichromate K plus, okay. And then formula untuk dichromate adalah CR2. Alamak, tak nampak. CR2
O7. Sorry. Padam. Okay, O7 2 minus. So apa yang cikgu cakap tadi, plus ni, bukan plus, dia satu kan. Bawa ke sini. Okay, and then 2 ni, bawa ke bawah K ni. So you will get K2, okay, K2, Cr2, O7. Itu potassium dichromate. Okay, semua clear. Okay, sorry, 10:20. Okay, kita continue. So, total charge dia akan jadi zero lah. Sebab kita dah balance kan macam zinc tadi ni. Okay, dia dah cancel out. Kita ada 2 Cl. Okay, dia akan cancel. So, kita try yang ni. Ni probably semua dah buat yang ni. Okay. Sekejap. Come on. Alamak. Silap. Aduh. Okay, cikgu paste link ni dekat okay, chat. Okay. Okay, kita main game ni. Okay, semua klik. Okay, kita main game ni. Sama juga, game ni semua dah pernah try ni. Okay. Kalau kita tengok, how do we make sodium chloride? Okay, semua tengok yang dekat cikgu ni. Okay, sodium chloride. Kita nak pilih ion yang mana dahulu? Kita nak pilih ion yang mana? Cat ion dulu. Okay, mana satu cat ion dia? Hello, ada tak kat situ? Na. Na apa? Na plus. Okay, Na plus. Kita klik Na plus. Ni salah lah ni. Kita tak patut tulis 1 ni. And then dia terbalik. Dia sepatutnya Na plus. And kalau ada nombor tu Na 2 plus. Okay. Ni dia terbalik. Tapi tersilap. Salah. Okay. So chlorine. Next, chloride. Okay, yang mana pula ion dia? Okay, untuk chloride. Ion dia yang mana satu? Cl minus. Okay, Cl minus. Bukan Cl1. So, apa yang kita buat ni, kalau siapa yang main, kita letak atas dia sekali. So, dia akan bergabung. Jadilah Na dengan Cl. Okay. Kemudian kita tengok sodium oxide. Ni semua tengah try ke? Ataupun semua tengok dekat skrin cikgu saja? Okay, you can try it. Okay, kita buat. Okay, semua tengok dulu ni. Tapi bila kita nak buat tadi tu, pastikan dia punya ni bukan bergabung tau. Bukan dia, okay, untuk sodium oxide ni, kita ambil Na dengan oxide ni. Dia bukan bergabung macam ni, nanti dia tak lekat. Okay, you kena letak atas dia. Okay. Kalau kita tengok ni, oxide, ini is 2. Okay, dia ada 2 minus. 2 minus. So, apa yang macam cikgu cakap tadi, kalau dekat sini. Sekejap, mana dia? Okay. Katalah, semua tengok skrin, katalah Na dengan oxide, sodium oxide. Na adalah Na plus. Okay. Oxide adalah 2 minus. So, apa yang kita boleh buat adalah kat sini, okay, bawa satu ni ke kanan, ke bawah O. And then bawa nombor 2 ni ke bawah Na. So, you will get Na 2O. Okay, ni bermaksud 2 Na diperlukan untuk 1 O. Macam apa tadi, zinc chloride tu, satu zinc tu memerlukan 2 chlorine. Chloride ion. Okay, yang mana tadi? Na satu lagi. Okay, letak atas dia. Okay, you will get Na macam ni. Na, 2 Na to satisfy 1 O. Okay, semua pergi balik ke Google. Kita apa dah? Try dulu ni. Buat sampai skor mana boleh dapat. Tapi semua akan dapat 8 lah kalau try. Teacher, I can't match them together. Jadi apa? No, it's like I can't make them connect.
Okay, you kena put it on top of each other. Yeah, but it won't connect. Do you use computer or phone? Oh, never mind, connected. Alright, okay. Okay, you can explore it later lah yang ni. Okay. So kita akan continue dengan lesson. Okay, you can try it later. Pastikan buat sampai 88 soalan tu. And then try to get semua tu 8 markah. Okay, tadi kita dah belajar how to write the chemical formula. Okay. Next. Lama apa lagi ni? Okay, next kita nak belajar how do we name the chemical formula. Macam mana kita nak naming chemical compounds ni. Adakah kita namakan dia suka hati dia macam lahir. Okay, lahir. Kita namakan dia Ali bin Abu, Abu bin Ali, macam tu je. No. Kena ada specific rules, kita ada dia punya undang-undang dia. Okay, macam mungkin lah, okay. Kalau, okay. Katalah macam nak namakan nama anak kan. Kalau untuk orang Islam mestilah ada bin. Okay, tu dia punya ni lah. Dia punya rules. Tapi, okay, cikgu nak bagi fun fact. Kalau kita tengok orang Sabah Sarawak, okay, siapa yang ada kawan Sabah Sarawak ke, and they are Bumi Putra, maksud orang asal yang Sabah tu, Melanau ke apa benda tu, walaupun dia bukan agama Islam, dia boleh letak bin. Sama juga macam orang asli. Cikgu tak suka panggil orang asli, dia orang asal. Okay, orang asli yang macam orang, apa dia punya tu? Cikgu tak tahulah dia punya bangsa dia nama apa. Tapi dia yang duduk dekat Perak ke Sabah, nama dia macam apa tiba-tiba? Oh, Ramli bin apa? Ramli bin apa-apa ke nama dia. Ingatkan orang Islam, but dia orang asli. So, dia bukan, ada jugalah orang Islam, orang asli orang Islam, and then dia put bin. Tapi ada orang asli yang bukan orang Islam yang ada juga bin. So tu ada dia punya ni lah. Okay, dia punya boleh guna. Okay, and then kalau kita tengok untuk macam orang Cina, okay, dia adalah nama family dia, and then dia name. Okay, macam Yi Xiao. Okay, so what is your family name? Ataupun surname? Lu. Lu, okay, Lu. And then your name is Yi Xiao lah kan? Okay, so you got two names lah. Okay, people can call you Yit ataupun can call you Xiao. Is it correct? People can call you Yit or Xiao ataupun Yit Xiao. Betul. Yit Xiao. Alright. Because dulu masa cikgu sekolah rendah, mungkin cikgu ada seorang kawan Cina ni, nama dia apa benda lah tak ingat, tapi nama depan ada Tan, T-A-N, and then people semua panggil dia Tan, panggil surname lah. Okay, kita apa nanti kita akan belajar lah. Okay, kalau siapa isi borang tu bahasa Inggeris, dia akan ada first name and family name ataupun surname. Okay, kalau untuk yang macam Yi Xiao, boleh lah letak first family name tu boleh letak Lu, okay, ataupun macam siapa lagi yang ada tu. But for untuk yang ada bin tu, family name tu your father's name lah exactly. Okay, father's name, tak adalah family name. Alright, and then same juga as chemical compounds, they have their own rules untuk namakan. Tak boleh lah sesuka hati letak nama family dia dulu ke, nama dia kemudian ke, tiba-tiba nama lain ke keluar. Okay, so dia punya rules, okay, cikgu dah cakap tadi, for ionic compounds, the name of cation ion is written first. Kita tulis dulu nama cation ion dia. Okay, macam sodium, okay, sodium is cation ion, sodium, zinc, magnesium, semua metal tu adalah cation ion. Macam amonium juga tadi tu, kalau kita tengok balik ke atas sekali, okay, ni akan jadi amonium lah. Yang ni, amonium bawah ni. Okay, yang ni. Okay, and then untuk dia punya anion tu, okay, anion dia akan bukan klorin. Okay, memanglah dia pada klorin, tapi bukanlah sodium klorin. Okay, dia akan tukar INE, okay, dengan IDE. Okay, sodium chloride, bromide, nitrite, oxide. Dia tak jadi oksigen, oxide. Okay, and then chemical compounds ni,
dia name systematic secara sistematik. Okay, dia ada cara-cara dia. Nanti akan tengok macam mana name carbon compound. Itu lagi confusing. Okay. And dia ada satu badan yang ni dia untuk standard dia. Kita panggil sebagai IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. So based on this rule lah. Nanti kita akan tengok macam mana. Okay. Kalau cikgu bagi formula. NH, cikgu tulis and then I need you to name this. Cikgu bagi formula. N H plus Cl. Apakah namanya? Apakah nama baby ini? Namakan kucing ni. Apakah nama chemical compound? NH plus NH4Cl, ammonium chloride. Okay, ammonium chloride. Bukan ammonium chlorine. Okay, yang depan tu, okay, the first part ni nama dia akan sama, tak akan berubah. And then dekat belakang ni dia akan tambah IDE lah untuk dia punya name tu. Okay, how about cation yang ada variable oxidation number. Ni kita dah pergi tadi, kita dah masuk tadi. Tak mahu tepi. Okay, macam iron 2 oxide. This is Roman numerals lah. Okay, untuk cation. Okay, untuk cation, you can determine dia punya, untuk cation saja, you can determine dia punya charge tu based on Roman numerals ni. But untuk anion tak boleh lah sebab different. Sebab apa kalau kita tengok dekat sini. Okay, macam cikgu dah beritahu tadi. Kalau iron 2, okay, kita nampak iron 2. Charge dia adalah 2+. Okay, dia donates 2 electron. Iron 3, okay, donates 3 electron. Copper 2, it donates 2 electron. Okay, lead 2, okay, it donates 2 electron. Sebab apa dia ada lead 1, okay, ada lead 3 ke, chromium 3, chromium 6, tu tak apa, kita akan tengok. But for anion dia lain. Okay, anion. Kita ada 7 ni. Okay, manganate 7. So, macam mana nak tahu 7? Semua tahu tak macam mana nak baca Roman numerals? Okay, 1, 2, 3 kita tulis lah macam ni. Okay, kalau 1 kita tulis 1, 2, 2, 3, 3. Okay, 4 macam mana? Adakah 4 macam ni? Okay, 4 salah. 4 bukan yang ni. Yang ni salah lah. Okay, 4 macam ni. Okay, and then this is 5. Okay, 5. Ni 5. So, and then 5 ditambah lah. Ni 6. So, 7. 8. Okay. 9 tu mungkin probably X kot. Okay. And then 10. Tak apa, kita belajar sampai 8 je lah yang perlu. Okay, cikgu tak ingat dia punya nombor tu. Okay, untuk anion, kita tak boleh determine dia punya charge tu based on dia punya ni. Roman numerals. Kalau kita kat sini ni adalah 7. Tapi dekat sini 1. So kita tak boleh. But the oxidation state kita boleh, nanti kita boleh tahulah dia punya based on this Roman numerals. Therefore, kalau untuk cation, okay, yang ada variable oxidation state tu, kita use Roman numerals. Okay, untuk ion tu means Fe2+ lah. Ni kalau kita tulis secara perkataan. Okay, kita letak nama iron dalam kurungan Roman numerals dia. Okay, berapa? 2 ke 3 ke 4. And then dia punya oxide. Macam tu. Okay, and then this only applicable to yang mana? Okay, ni only applicable to predictable, memanglah predictable. Okay, it only applicable to ni je. Transition metal ni. Okay, transition metal. Dekat tengah-tengah ni. Yang lain ni tak adalah nombor Roman numerals. Yang tengah-tengah ni transition ni they have. Macam mana? Iron tadi, Fe. Cikgu dah. Okay, Fe ni. Kita ada Fe2, Fe3, okay, kat atas ni. Kalau kita tengok sini di group 8, adakah bermaksud dia donates 8? No. Okay, transition group ni a little bit different. Okay. Okay, next. Okay, ni kita akan pergi. Macam mana molecular compounds pula? Okay, molecular compounds.
molecular compound dia tak ada cation, dia tak ada anion. Okay, because they can be both can be non-metal. For example apa? Water, H2O. So macam mana kita nak namakan dia? Kalau dekat sini means dia cakap the more electropositive element is named first. Okay, electropositive. Electropositive ni means yang boleh donate elektron lah. Okay, yang menolak elektron exactly. Yang donate lah basically. Tapi dalam in term of molecular ni dia bukan donate, dia sharing elektron. And then more electronegative ni second parts. So kalau based on predictable, okay, based on predictable, yang belah kanan ni, okay, belah kanan ni except group 18 lah, okay. Cikgu padam balik. Okay, belah kanan ni sentiasa elektronegatif daripada belah kiri. Okay, belah kiri ni elektropositif. Okay, ni adalah elektropositif. Termasuk yang ni lah dalam ni. Okay, but tapi kalau kita tahu molecular compound ni for non-metal and non-metal. So hydrogen ni bolehlah kita guna belah kiri ni. But how about yang dekat sini? Okay, because they are non-metal yang dalam group 15 sampai 17 ni. So belah kanan sentiasa elektronegatif. Fluorine ni paling elektronegatif. Okay. So kalau kita ada lah, katalah kita ada apa dia? F fluorine dengan silikon. Okay, so fluorine akan berada di belah kanan. Okay, nama dia kita akan ada F kat sini. And then kita akan ada SI. Tapi benda ni tak wujud kot. Probably cikgu tak sure. So kita akan ni. Okay, tapi lead ni, okay, lead ni metal lah. Okay, lead ni kira metal. It can go apa ionic compound semua benda tu lah. Okay, kita bersambung. Okay, kalau kita tengok sini, the name of the first element adalah sama. Macam carbon. Okay, carbon. Okay, carbon. Okay, second element tu end with ide. Okay, oxide ni dia jadi oxygen ni jadi oxide. And then kita guna Greek prefix. Okay, Greek prefix untuk represent the number of atoms of each element. Okay, untuk yang dekat belakang ni lah. Untuk belakang ni. Dekat depan ni tak perlulah kita nama kat depan pun boleh juga. Nanti kita akan tengok macam mana. Okay, Greek prefix ni kita ada mono untuk 1, di untuk 2, okay, dan tri untuk 3. Okay. Okay, try bagi nama untuk sini. Okay, cikgu ada H. Okay, apakah nama compound ni? Berdasarkan yang ni. Siapa boleh buat? H2O tu. Okay, dihydrogen monoxide. Kenapa dihydrogen? Kalau kita tengok, hydrogen ada 2. Okay, kita letak sebagai di. Okay, and then oxygen ada 1. So, dihydrogen monoxide lah. Monoxide. So, how about, apa lagi? Okay. How about NO? NO. Nitrogen oxide. Okay, dia bukan nitrogen. Dia boleh juga sebenarnya nitrogen monoxide. Okay. Nitrogen monoxide pun boleh. Okay. Nitrogen oxide pun boleh. Okay, can be. Okay, this is adalah yang, ingat tak yang carbon compound yang cikgu cakap ada pentene, hexane. Okay. Tapi kadang-kadang ni tetra ni tukar dengan butane. Okay, ni untuk carbon compound lah. Okay, nanti dia akan masuk yang lain. Okay, so kita akan try ni. Okay, cikgu akan pick sorang-sorang. Okay, cikgu tak nak guna list of name ni. Cikgu akan panggil sorang-sorang nama based on chat ni. Siapa yang ada. And then cikgu nak semua orang yang nama dipanggil tu sebutkan nama dia. Okay, buka textbook page 67. So akan keluar table tu. Okay, semua cepat buka textbook page 67. Okay, page 67. Okay, ready? Okay, cikgu akan panggil seorang-seorang kat sini. Okay, cikgu nak panggil. Okay, sebelum tu, semua raise your hand.
Takkan ada 5 orang je. Mana yang lain? Mana semua orang tak ready. Okay, ni okay, ni buka textbook. Okay, siapa yang tak nampak screen tu, open textbook page 67 untuk table tu. Okay, and then open textbook page 69. Kita nak buat activity 3.16. Okay, ramai lagi ni yang tak angkat tangan. Okay, lower balik your hand. Okay, cikgu akan pick sorang-sorang nama. Cepat. Okay, untuk soalan 1. Okay, untuk soalan 1. CACL. Cikgu nak panggil Aida Nadira. Okay, apakah nama CACL ni? Aida Nadira ada ke tak? What is the name of CACL? Hello, ada ke tak? Tak ada orang ni. Okay, tentu tak dikira markah participation, tak participate. Okay, cikgu nak panggil siapa lagi yang ada? Aira Maisarah, CACL. CACL tu, apakah nama dia? CACL tu. Ada ke tak ni orang? Okay, betul. Kalsium chloride, betul. Okay. Next. KBR. Cikgu nak panggil Irlia. Irlia binti Darwis. Kalau tak boleh ni, boleh tak boleh cakap, tulis dekat chat. Ada tak Irlia? Mana dia Irlia? Okay, cepat. Mana dia? Tak apa, Irlia ada. Nanti Razin cikgu bagi yang susah-susah. Okay, Irlia boleh tulis je dekat chat. Irlia tulis je dekat chat. Apa dia KBR? Ada tak? Potassium bromide. Okay, betul. Potassium bromide. Okay, siapa sini orang Kedah? Siapa duduk Kedah? Pernah tak nampak bas HBR? Bas HBR. Sekejap, cikgu tunjuk. Siapa pernah tahu bas HBR? Okay, apakah nama bas tersebut? Macam ni, bas HBR. Sekejap cikgu share. Apakah nama bas tersebut? Hydrogen bromide, HBR. Okay? This is HBR. Macam dulu waktu cikgu pergi sekolah, sebab bas tu selalu rosak. Hari-hari bas rosak. Okay, HBR. Tapi dia potassium bromide lah kalau kita belajar this kita dah belajar hari ni. Okay, how about okay, C. Mana dia? Siapa yang nak panggil? Razin nak try. Okay. C apa dia? Magnesium nitrogen oxide. Salah. Dia bukan nitrogen oxide. Okay. Kita panggil dia sebagai NO3. Kalau kita tengok balik page 67 ada tak buku teks? Oh, dia nitrate. Okay, NiT, magnesium nitrate. Okay, oxide. magnesium nitrate. Bukan nitrogen oxide. Okay, dia dah gabung tu jadi nitrate. Okay. Kalau NO saja baru kita panggil sebagai nitrogen oxide. Okay. Okay, alright. Kita pergi dekat D. Okay, siapa pula D yang ada kat sini? Cikgu tak nampak komen. Okay, D. Cikgu nak Akil. Okay, D. Akil. D apa dia? Zinc carbonate ion. Okay, dia tak ada carbonate ion, dia panggil zinc carbonate. Okay, yeah. Kalau jawab kira participate walaupun salah. Okay, kita participate je. Okay, kita D ni zinc carbonate, bukan zinc carbonate ion. Kita buang perkataan ion tu. Kita tak nak perkataan ion. Ni untuk kita namakan. Okay, baik. faham? Alright, E pula. Siapa E nak jawab? Afzan. Okay, yes, jari cikgu pergi. Okay, E, Afzan.
Ada tak Afzan dekat sini? Kalau tak cikgu beri kat yes. Okay, yes. Sodium Afzan dia okay. Sodium sulfate. Okay, Afzan tak apa, nanti cikgu bagi dekat soalan. Okay, ni cikgu dah F ni cikgu dah jawab tadi. Okay, F ni apa? Semua boleh jawab sekali. Apa dia F? Okay, F ni tak kira sebab cikgu dah tunjuk. F tak boleh lah semua dah tunjuk. Ammonium chloride. Okay, dia senang. Okay, cikgu dah tunjuk. Okay. A cikgu dah buat juga tadi. 2A ni adalah apa? No. 2A no. 2A adalah nitrogen oxide. Okay, bukan nitrogen oxide lah. Okay, ataupun nitrogen monoxide. Boleh dua-dua. B apa? Carbon dioxide. Itu senang. Tak perlu buat. Okay, kita pergi ke C. Okay, Afzan. Afzan, try C. C yang ni. SO3 ni. Okay. Ni tak sama dengan ionic. Ni berbeza sikit. Ni kita kena tengok yang ni. Okay, sorry, time 46. Cikgu nak habiskan ni cepat. Okay, macam mana kita nak namakan SO3 tu? Okay, namakan dia dengan, first namakan dia dengan dia punya nama elemen tersebut yang dekat depan sekali. Kemudian dekat belakang ni, kita tengok apa dia. Dia ada berapa. Okay, so apa SO3 ni? Afzan? Okay, sulfur trioxide. Anas dah jawab. Alright, thank you Anas. Okay, Adam try yang D pula. CCl4. Apa dia? CCl4. Apa dia CCl4? Boleh buat tak CCl4 ni? Carbon tetrachloride. Betul. Carbon tetrachloride. Okay, betul. Okay, E. Siapa mau try E? Siapa mau cuba? Bromine fluoride cikgu. Apa dia? Apa dia BF3 tu? E tu? Ada tak yang cuba? E. Okay, cikgu panggil tadi. B tu bromine ke? Okay, ingat bromine formula adalah Br. Ni adalah, okay, Sania cakap betul, boron. Boron trifluoride. Okay. Okay, CS2. Apa dia? Counter strike tu. F tu. Counter strike tu. CS2. Apa dia? Carbon. Cikgu dah beritahu carbon. Okay, CF. BF3 apa? BF3, Battlefield 3. F tu apa? CS2. Apa dia? Carbon. Sulfur. Carbon sulfur ke? Okay, kita tengok macam mana kita nak namakan. Okay, sekejap. Okay, kita namakan dia dulu. Carbon dah betul. And then dekat belakang tu apa? S tu. S tu apa dia? Apakah S? Okay, sulfur. Adakah kita namakan dia dengan sulfur? Tengok, kita ubahkan. Kita buang dia, kita tambah dengan, kita ubahkan dengan IDE. Okay, sulfur tu bukan jadi sulfurid. Okay, dia tak jadi sulfurid. Dia jadi sulfide. Okay, sulfide. So, kita nak CS2. CS2 ni. Okay. Dia jadi sulfide. SULP ataupun SULF SULF IDE. Dia tak ada beza pun. Dia punya ejaan dia. Ada yang pakai SULPHIDE. Okay. Dia matter. And then dia ada dua. Okay. Dia ada dua. So kita panggil dia sebagai di dekat sini. Dia ada dua. So dia akan jadi carbon disulfide. Okay. Carbon disulfide. Okay. Next kita continue soalan last. Okay. Nombor 3. The molecule of compound consists of 2 nitrogen atom. Okay, dia ada 2 nitrogen.
and 3 oxygen atom. 3 oxygen atom. Name the compound. So macam mana kita nak namakan dia? Adakah dia macam ni ataupun macam ni? Okay, mana satu? N2O3. So macam mana kita nak namakan dia? Ni. Ni adalah formula dia. So kita nak namakan dia macam mana? Teacher. Yes. Yeah. Yes. So, is it two? Is it? Yep. Is it for two? We put. Di nitrogen dioxide. Wait. Ishao? Apa dia Ishao? Is it for two? We put di, and then three we put tri. Yes. But for four, I don't know what. 4 tetra. Tetra. But if we continue, TETRA. yeah. But if we continue on, what will happen? Continue jadi apa? Continue yang mana? Like 5, 6, 7. Oh, okay. It based on Greek number. Okay, ni 5 pent. Okay, hex. 7 hep. And add 8 oct, OCT, octa, octet. 9 dia jadi nonen, something macam tu lah. Okay, dia jadi plate. 10 deca. Oh, but will it go that far? Untuk molecular compound, mostly paling tinggi probably 4 kot. 4 ataupun 6. Okay. But untuk carbon compound, it can be sampai berapa-berapa, 20, 30 boleh. Oh, okay. But the naming will be different lah untuk carbon compound sebab it depends on the position of functional group. So it will be different. Itu tak apa. Contoh kita akan belajar dalam carbon compound. But for this, apa nama dia? N2O3 ni? N2O3. Is it, if I'm right, dinitrogen trioxygen. Trioxide. Okay, belakang ni. Okay. Remember, the first name ni we keep the name, the full name. Okay. And then the belakang ni we add IDE. Okay, oxygen dia akan jadi oxide. Sulfur, sulfide. Chlorine, chloride. Bromine, bromide. Iodine, iodide. Okay. Nitrogen, nitrite. Ni. But it can become nitrate juga. Depends on dia punya ni lah. Okay. Alright, okay. Okay, sorry, time 53. Okay. Okay, sebab ramai still yang tak buat lagi apa tu? Homework tu. So, cikgu tak boleh nak discuss lah. Because only 5 people je yang nak buat. So, yang tak buat tu tak fair lah untuk yang belum buat. Alright. So, nanti cikgu akan discuss. Probably cikgu akan check. Okay, kalau next class 70 to 80% dah submit, okay, baru cikgu akan discuss. Okay, apakah homework? Homework senang saja. Mana dia? Okay, semua tengok dekat sini. Okay, this is homework. Test yourself 3.3. Okay, cikgu dah post dekat sini. Okay, jawab this question only. Okay, jawab semua question. Just write the answer saja. Okay. The thing that you post in GC, right? Yes, I post semua dekat GC. Okay. Okay, this is test yourself 3.3. Macam biasa, just write your answer. Siapa yang tulis dekat Google Docs, just write your answer in Google Docs. Siapa yang tulis dekat kertas, write dalam buku and then upload it. And then jangan hilang kertas tu, buat dalam satu special books untuk chemistry. Okay, Razi nak tanya apa? Cikgu, kalau chemical formula tu macam NaCl ke? Yes, chemical formula NaCl.
Oh, Kalau okay. name, Kasi error. name dia apa? Tutup. Okay, how do we write, how do we name NaCl, sodium chloride? Okay, betul. Okay, so semua hari ni semua dah tahu boleh nak namakan apa-apa. Okay, nanti boleh namakan kucing. Sodium chlorida, iodida. Alright? Okay, this is our D1055. Okay, cikgu akan end kan. Stop.